kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya juga ingin sama-sama dengan ahli-ahli yang berhormat yang lain melibatkan diri secara ringkasnya dalam perbahasan kita mengenai akta yang ingin dipinda, iaitu Akta Panglima Gagah Berani, yang mana tujuannya ialah untuk menaikkan ganjaran atau allowance kenangan mereka daripada RM300 kepada RM1,500. Saya sependapat dengan ahli-ahli yang berhormat kebanyakannya sebelum ini, dan tidak ketinggalan juga yang berhormat kena batangan, dan saya memang pun berhajat untuk menyentuh itu, tetapi oleh kerana beliau sudah seperti biasa dengan begitu bersemangat menyuarakannya, mungkin saya tidak perlu mengulangi lagi, sekadar meneruskan sokongan terhadap usaha-usaha kita untuk memastikan bahawa setiap warga negara, khususnya pegawai-pegawai kerajaan, lebih-lebih lagilah yang dalam angkatan tentera yang menabung nyawa untuk memastikan negara kita selamat daripada ancaman musuh, diberikan ganjaran yang sesuai kepada mereka ini. Terutama sekali dalam semangat yang kita akan dengar lusa ini, sudah tentu akan diulangi beberapa kali mungkin, kita ingin jadikan negara kita negara berpendapatan tinggi, yang mana allowance ahli parlimen mungkin naik 2-3 kali ganda dan sebagainya, dan begitu juga lah sudah tentu allowance askar dan pegawai-pegawai akan dinaikkan juga. Jadi ini saya fikir seharusnya diberi perhatian yang amat berat oleh kerajaan, supaya gaji allowance yang diperolehi oleh pekerja-pekerja dalam negara kita sudah tentulah bermula daripada pegawai-pegawai kerajaan dinaikkan dengan kadar yang agak besar, juga dalam kadar yang segera. Walaupun kita optimis ini cadangan kerajaan, tetapi kita juga sedar bahawa bajet ini bajet yang akan mengecil. Ini semua sudah pun diumumkan secara tidak resminya. Jadi oleh sebab itulah kita berada dalam keadaan yang tidak menentu sekarang ini, sama ada benar-benar akan berlaku kenaikan gaji, kenaikan pendapatan penduduk dan pekerja bagaimana yang juga diura-urakan, dibandingkan dengan keadaan kesempitan keuangan yang juga diakui oleh pegawai-pegawai tinggi, khususnya daripada bank negara kita. Tan Sri Yang di-Pertua, pingat anugerah Panglima Gagah Berani ini adalah anugerah kepada pegawai-pegawai anggota tentera yang berjasa dan mengikut istilah resminya yang menunjukkan kegagahan dan keberanian yang luar biasa ketika berhadapan dengan musuh. Itu seharusnya dianugerahkan, dan ada kesan kepada yang menerima anugerah itu dari segi keuangannya juga. Saya di samping itu berharap bahawa kalau yang menunjukkan kegagahan dan keberanian luar biasa berhadapan dengan musuh diberikan ganjaran, yang terlibat dalam menjatuhkan maruah angkatan tentera juga dikenakan tindakan yang jelas juga. Sebagai contoh, jika sebuah kapal kita bukan dalam keadaan perang pun, tidak di dalam lautan pun, tidak ada senjata pun, hanyalah sebuah kapal logistik pembawa barangan yang bernama KD Sri Indrapura berada di Pengkalan Lumut, boleh tiba-tiba terbakar, bukan kali pertama tapi sudah kali kedua, maka disiplin ketenteraan yang membolehkan yang berkelakuan tinggi diberikan anugerah yang tinggi juga mestilah terkena kepada sesiapa sekalipun yang bersubahat, terlibat, bertanggungjawab di dalam akhirnya mengakibatkan bukannya kegagahan, bukannya keberanian, bukannya kehebatan, tetapi kebakaran kepada sebuah kapal, bukan dalam suasana peperangan, bukan dalam suasana operasi di lautan dekat dengan Somalia, berhadapan dengan Lanun dan sebagainya, tetapi dalam keadaan yang amat biasa. Jadi saya harap bahawa budaya ini ada dalam perkhidmatan ketenteraan kita. Tan Sri Yang di-Pertua, dalam kita mengingkati anggota-anggota yang menerima pingat-pingat tinggi seperti PGB ini, saya teringat dalam suatu kes beberapa tahun yang lalu
bahawa seorang daripada, saya fikir, pemegang dan penerima pingat ini telah dicadangkan, saya fikir, di Sabah atau Sarawak, anugerah Datuk, saya fikir. Tetapi beliau mengikut laporan menolaknya kerana beliau memberi jawapan bahawa tak guna beliau diberikan pangkat kebesaran darjah tinggi seperti yang bergelar Datuk itu jikalau kehidupan biasa beliau adalah tidak dapat menepati harapan kebiasaan rakyat bahawa bila mendapat anugerah gelaran Datuk ini kedudukannya tertentu, keretanya jenis tertentu, rumahnya jenis tertentu. Jadi ini saya fikir adalah suatu gambaran yang amat menyedihkan bahawa kadangkala jawatan anugerah itu bunyinya besar dan tinggi, tetapi manfaat sebenar yang dirasai dan dilalui oleh apa yang kita hajatkan untuk menerima kebesaran itu, sebenarnya kehidupan biasa beliau itu tidak kita bela dan jaga dengan baiknya. Saya menyeru supaya semangat ini ada dalam pihak kerajaan apabila kita menganugerahkan kepada sama ada anggota tentera ataupun orang-orang lainnya yang berkhidmat dengan baik untuk masyarakat dan negara kita, biarlah jawatannya bunyinya PGB, Panglima Gagah Berani, bintangnya mungkin perak dan emas dan sebagainya, tetapi yang benar-benar dirasai dan dikecapi secara kehidupan biasa, biarlah setimpal dengan anugerah yang kita beri nama yang hebat itu. Sealiran dengan yang berhormat Sengan Petani yang saya juga berhajat untuk menyebutnya, tapi sudah disebutkan tentang kemudahan-kemudahan pendidikan, kemudahan-kemudahan kesihatan dan perubatan. Malah saya ingin mencadangkan misalnya seperti ahli parlimen pas kereta api percuma ataupun pas feri percuma ataupun bayaran tol yang kalau tidak pun percuma tapi dengan diskaun yang bererti kepada mereka, supaya kehidupan mereka benar-benar kita jaga selain daripada ganjaran yang tidaklah sebesar sangat dan juga nama pangkat yang agak bunyinya hebat itu. Tan Sri Yang di-Pertua, selain daripada kita mencadangkan kenaikan daripada 300 kepada 1,500 dan sebagaimana yang dibayangkan oleh Ipoh Barat tadi, kos kehidupan senantiasa naik. Oleh itu kita tidaklah mahu tiap-tiap beberapa tahun, misalnya ni 2001, 2009, 8 tahun kita naik kerana mungkin menteri baru, mungkin tahun ini untuk menghadapi pilihan raya umum yang akan datang, semua kemudahan akan diberikan dan sebagainya kepada yang perlu dan akan mengakibatkan undi dan sebagainya. Tetapi mungkin satu cara yang lebih sistematik ialah biarlah allowance istimewa kenangan ini diikat dengan skim allowance dan skim gaji kerajaan yang biasa. Kalau misalnya ada peningkatan perubahan gaji dan allowance pegawai kerajaan misalnya, kita sangkutkan yang diterima oleh pemegang-pemegang pingat-pingat ini kepada perubahan dan semakan itu, supaya tidak perlu tiap-tiap 9 tahun, tiap-tiap 3-4 kali menteri berubah dan semangatnya berubah dan sebagainya, dibawa pindaan untuk dinaikkan allowance. Biarlah ianya kita sangkut kepada sistem penggajian, sistem pencen yang ada di kalangan pegawai-pegawai kerajaan yang bekerja ataupun bersara, supaya perubahan yang dilakukan ini menguntungkan semua yang terlibat dalam perkhidmatan kerajaan, termasuklah pemegang-pemegang pingat-pingat yang kita sedang bahaskan ini. Saya fikir Tan Sri Yang di-Pertua, inilah beberapa perkara yang saya ingin sebutkan sebagai pandangan dan cadangan saya. Terima kasih.